Kita perlu ingat Al-Quran itu adalah sumber Islam yang utama dan ia perlulah dijaga selama mana kita menjaga iman kita. Percaya yang Al-Quran, percayalah Allah Ta'ala. Al-Quran itu sendiri adalah salah satu daripada rukun iman. Yang ini kita perlu kena ingat dan ambil perhatian. Kalaulah berlakunya kerosakan, dosa, hendaklah dilupuskan dengan cara yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Haji Muhammad Rahib bin Muhammad Isa, pengarah urusan Syarikat Qaf International Sembilan Berhad yang menjalankan kerja-kerja pelupusan Al-Quran dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya. Mengikut catatan sejarah Islam, Quran, Mashaf Quran ini mula dilupuskan sejak daripada zaman Sayyidina Osman lagi. Di zaman moden ni kita lihat pelbagai-bagai cara kalimah-kalimah Allah itu, kalimah-kalimah Al-Quran itu dicetak. Satunya yang paling majoriti adalah tertulis di kertas, ya, di kertas. Yang keduanya boleh juga diukir-ukir di papan-papan, di kayu-kayu, dan juga ada juga yang di logam-logam. Jadi kita lihat berbagai-bagai. Jadi pada keadaan asalnya memanglah cantik, kata dalam good condition, tetapi akhirnya dia makan zaman, keadaan Quran yang kertas ni, terutamanya kertas, akan menjadi lusuh, dan lusuh sampai pada peringkat yang ia perlu dah tak boleh digunakan lagi, yang ia perlu dilupuskan. Banyak terdapat di masjid, di rumah pun ada, maknanya ada kayu, ada logam, ada kertas, ya, dan juga di majalah yang dicetak berwarna-warni. Kami memulakan proses pelupusan ini dengan berpandukan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Teks Al-Quran. Ada beberapa proses yang kita kena buat, ya, setelah saya menyusunnya, iaitu yang pertama sekali kita proses pengumpulan, di mana kita akan kumpulkan segala bahan-bahan terdiri daripada kertas, daripada kayu, daripada bahan-bahan logam, daripada bahan-bahan yang bukan logam, yang Quran-Quran yang telah lusuh, Quran yang basah, Quran-Quran yang seumpamanya tenggelam dalam air banjir, Quran-Quran yang bersalahan cetak daripada kilang. Perlu ditegaskan di sini, Quran satu salah pun akan menjadi Quran itu keseluruhannya bersalahan. Quran adalah satu sumber yang tetap, ya, yang sempurna. Jadi kena sempurna. Kesempurnaan itu adalah menjadi satu tuntutan. Selain daripada buku-buku kertas ni, bahan melalui kertas seperti jemputan-jemputan kahwin, jemputan meraihkan majlis sekian, contohnya majlis hari jadi ataupun majlis menimang cucu, majlis khatam, dia akan tertulis di setiap kad jemputan itu Bismillahirrahmanirrahim yang paling masyhur, dan ada beberapa ayat, potongan ayat Quran. Yang ini yang selalu orang tidak ambil perhatian ataupun terlepas pandang. Itu adalah ayat suci. Kalau kita tidak menjaganya, maka akan mendatangkan kesan ataupun berdosa kepada orang yang mengendalikannya. Selain daripada kad-kad jemputan ni, cakra-cakra padat. Cakra-cakra padat yang kita tak nampak, tulisan-tulisan, tetapi dalamnya mengandungi ayat Al-Quran. Apabila kita pasang di dalam sistem dia akan mengeluarkan bunyi ataupun suara ayat yang melafazkan ayat Al-Quran. Yang ini kita kena ambil perhatian. Kalau kita tidak halusi, kita mungkin terlangkah, terpijak, ya. Selepas proses pengumpulan, kemudiannya kita akan melakukan proses pemeriksaan dan pengasingan. Jadi kita asingkan bahan-bahan ini yang boleh dibakar dan juga yang tidak boleh dibakar. Ini penting, ya, kerana kita khawatiri akan berlaku bercampur-campur aduk dengan bahan-bahan yang bahaya seperti bahan-bahan letupan
dan bahan-bahan tajam. Selepas menerima, mulalah proses pembakaran. Yang inilah proses yang utama yang perlu saya lakukan, iaitu kita bakar di dalam relau yang telah dicipta khas. Cipta khas oleh saya ambil modal daripada Jabatan Agama Islam Terengganu. Dan relau ini digunakan untuk membakar sekitar purata harian 200 ke 300 kilogram sehari dengan masa pembakaran 4 ke 6 jam sehari. Kalau bakar di relau, dia terpelihara. Apabila terbakar dan debu-debu itu akan terkumpul dalam satu tempat dan terjaga sampailah dimasuk ke dalam bekas yang disediakan di bawah daripada relau itu. Kalau kita buat pembakaran di luar secara terbuka, debu-debu itu berterbangan. Kalau kita bakar dia, perlulah bakar dia sampai peringkat hilangnya tulisan-tulisan itu. Nak menghilangkan tulisan itu, perlunya suhu yang panas dan juga abu-abu itu tidak akan ada satu kesan pun. Dan dia menjadi satu debu-debu yang paling halus sekali. Lepas itu maknanya itu habislah proses pembakaran. Selepas pembakaran, debu-debu itu perlu disejukkan selama 24 jam. Ini bagi mengelakkan debu-debu itu masih lagi menjadi debu yang berapi. Barulah proses berikutnya adalah proses pengadunan dengan air dan menjadikan debu-debu itu ketulan-ketulan ataupun kepalan-kepalan. Selepas pada ketulan-ketulan ini, barulah dijemur di tengah panas dalam tempoh paling kurang 8 jam untuk menjadikan dia betul-betul beku dan padat. Tujuan utama atau motif untuk menjadikan ketulan ini bagi memudahkan dan menjadikan pembuangan di laut itu secara yang betul-betul tertib. Kalau kita bawakan debu-debu ini secara yang debu yang biasa kita lihat, kita buang di laut memang terdedah dengan angin yang sangat kuat. Apabila kita buang di laut, dia akan bertebaran dan ini satu, dia akan mendatangkan tidak keselesaan kepada orang yang membuangnya. Yang kedua, tidak baik pada alam sekitar. Memang segala-gala apa yang boleh kita buang ni eloklah dibuang di air yang mengalir. Satu sungai, air sungai, yang kedua laut. Jadi antara dua pilihan ni saya memilih lautlah untuk membuang. Pembuangan di laut ni pun ada peraturan dia. Ia hendaklah dibuang di tengah laut, tempat yang telah dipilih. Kalau di Selangor ni dah pilih di kawasan persekitaran Pulau Angsa. Jarak ataupun jauh daripada pesisiran pantai lebih kurang 15 km. Yang itu kena ingat. Tidak boleh dibuang saja di tepi-tepi pantai walaupun dia laut. Tidak ada yang tertulis ataupun peraturan yang tertentu, tetapi kita mengambil kaedah Al-Quran hendaklah dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi ialah untuk keberkatan, kita tahu yang membawa Al-Quran ini adalah Rasulullah. Sebelum kita buang tu, kita sekurang-kurangnya bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan kemudiannya kita berselawat dan buanglah seterusnya.